Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan semua, saya doakan agar keadaan hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini petang ni hujan lebat, saya masih berada di pejabat. Lepas ni solat asar dulu, kemudian kita balik lah. Okay. Jadi saya juga maklum bahawa ramai di kalangan kita akan ada cuti panjang. Jadi ramai rakan saya dah mula bercuti hari ini, hari ini dan esok sehingga tahun hadapan. Hingga tahun hadapan. Jadi ramai yang dah bercuti sehingga tahun hadapan. Jadi kepada tuan dan puan semua, saya ucapkan selamat bercuti dan semoga rancangan apa-apa saja rancangan balik kampung ke, rancangan keluar bersama keluarga ataupun rancangan untuk bersendirian dapat dijayakan sempena hujung tahun ini. Jadi tuan dan puan, hari ini sebenarnya ringkas saja. Saya harap tuan dan puan selepas ini dapat menonton dengan jelas video ini. Jadi hari ini ringkas saja. Satu lagi topik yang saya bawakan, dia lebih kepada beberapa respon kepada rakan-rakan yang ada berkongsi hari ini. Jadi dia tentang networking. Jadi sebenarnya ada dua. Kepada yang satu kumpulan kawan-kawan kita memang baru, maksudnya nak memulakan, nak membina jaringan baru. Dan ada setengah daripada kawan-kawan kita, sebenarnya ingin mengembangkan lagi jaringan sedia ada. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara asas lah yang kita boleh lihat. Sebenarnya ia tidak memerlukan orang kata kita perlu bercakap dengan orang yang pakar, ataupun kita kata kita perlu observe dan lihat macam mana orang buat. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang jaringan ni, dia perkara pertama adalah untuk kita cuba, kita buat. Dia kena buat dulu. Jadi kalau kita observe, kita tengok, kita tanya orang saja, dia tak jadi. Jadi kita kena buat. Bila kita buat, kita akan jumpa cara dan juga pendekatan yang paling sesuai untuk kita. Jadi kita kena buat. Jadi kalau kita setakat tengok, observe apa orang buat, macam mana orang bernetwork, dia tak jadi. Jadi kita kena cuba, kita kena buat, kita kena lalui proses-proses itu, barulah kita dapat bertemu dengan satu cara dan satu kelompok, satu kumpulan, satu aktiviti yang betul-betul sesuai untuk kita mengembangkan jaringan kita itu tadi. Jadi bila bercakap tentang mengembangkan jaringan, bermakna kita sudah ada jaringan. Maksudnya kita dah ada kelompok kawan-kawan, mungkin kita dah ada kelompok profesional yang kita dah berada di dalamnya, atau kita dah ada satu kelompok komuniti yang kita dah berada di dalamnya, ataupun kita sudah berada dalam satu jaringan sedia ada. Jadi sekarang keadaannya adalah untuk mengembangkan. Jadi tuan dan puan, bila mengembangkan, maksudnya topik ini bukan untuk topik orang baru lah, maksudnya untuk orang lama. Jadi bila mengembangkan tuan dan puan, ada satu perkara yang saya lihat adalah tentang kita punya mindset, kita punya penetapan kepada apa yang kita nak capai itu tadi. Jadi saya ulang sekali lagi, kerana beberapa kali sebelum ini saya ada sebut tentang pendekatan kita untuk faham bukan hanya kita dapat sesuatu secara langsung, tetapi kita akan dapat sesuatu melaluinya. Jadi cara kita approach, cara kita berfikir itu kena fikir tentang keadaan what do I get from and what do I get through the networking activity. Jadi kadang-kadang kesilapan kita adalah apabila kita kata kita nak mengembangkan networking, kita tak perasan, kita tak sedar, kita terlalu keras, maksudnya kita terlalu cepat sangat nak mendapatkan hasil. Jumpa-jumpa saja terus bercakap tentang transaksi yang kita mahukan. Kalau dalam kelompok khusus ataupun dalam sesi networking secara berstruktur yang khusus, tidak mengapa tuan dan puan. Tetapi bila kita kata nak mengembangkan network, maksudnya kita perlu keluar dan jumpa dengan orang-orang baru, orang-orang berbeza. Dan mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang pertama kali bertemu dengan kita, ataupun orang yang tidak pernah berjumpa dengan kita dan tak kenal kita, ataupun orang yang dah lama kita tak jumpa, ataupun orang yang kita dah tahu, dia pun dah tahu, tapi kita tak pernah berjumpa. Jadi bila bercakap tentang mengembangkan ini tuan dan puan, antara perkara yang saya dapati daripada pengalaman adalah yang pertama tuan dan puan, untuk mengenal pasti apa sebenarnya yang kita mahu, apa yang kita perlukan. Sebenarnya kita perlukan apa? Adakah kita perlukan customer? Kalau perlukan customer, caranya lain. Adakah kita perlukan partner?
partner tu partner yang bagaimana? Adakah kita sebenarnya perlukan rakan kerjasama sahaja, ataupun kita kata kita perlu rakan kolaborasi untuk projek-projek tertentu, atau sebenarnya kita perlukan rakan kongsi yang mempunyai milikan yang sama untuk perniagaan kita, contoh. Jadi kita kena jelas sebenarnya kita nak apa. Jadi bila kita tahu kita nak apa itu, barulah kita kata okey, sekarang saya mahu A, contoh. Jadi bagaimana atau apakah cara untuk saya mendekati orang-orang yang mempunyai kriteria ataupun keadaan yang sama dengan A yang macam saya nak cari tadi tu, A. Jadi daripada situ tuan dan puan, sebenarnya bila kita sebut nak mengembangkan itu, barulah kita memilih platform-platform yang berbeza, di mana individu-individu yang mungkin kita akan temui itu adalah mereka yang dapat memberi input ataupun output daripada apa yang kita dah sasarkan tadi. Itu satu cara. Satu lagi cara tuan dan puan, dia berbentuk lambat lah. Kita kata lambat maksudnya kita tak meletakkan target. Kita tak meletakkan target apabila kita tak mengembangkan network ni. Maksudnya kita tidak letak satu target, okey, orang macam mana, siapa, industri apa-apa untuk kita kembangkan network. Jadi apa kita buat? Kita pergi sahaja, ataupun kita bertemu sahaja, ataupun kita masuk sahaja dalam mana-mana kumpulan atau komuniti, dan kita banyak bertanya. Kita dengar, kita tanya, kita dengar, kita tanya. Dan daripada situ sebenarnya tuan dan puan, network itu berkembang dengan memberi beberapa perkara. Yang pertama adalah kita mengetahui perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu, ada perkara baru, dan kita mengukuhkan apa-apa yang kita dah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita dapat explore potensi tanpa ada bias. Maksudnya kita tak kenal pun orang-orang ni. Kita tak target okey, wanita-wanita berkerjaya, kita tak ada target begitu. Ataupun kita kata okey, kita target mereka yang ada banyak duit pencen, contoh. Kita tak ada target. Maksudnya siapa sahaja yang kita jumpa itu, kita buat pendekatan, bertanya dan mendengar. Jadi daripada situ juga tuan dan puan, sebenarnya kita akan explore, dapat idea-idea baru, dan juga kita dapat maklumat-maklumat yang berbeza daripada setiap orang. Jadi pendekatan untuk mengembangkan networking ini sebenarnya tidak ada satu orang kata jalan yang sama untuk semua orang. Dia berbeza-beza. Jadi katalah contoh ya tuan dan puan, mungkin ada setengah orang mereka bukanlah social butterfly. Maksudnya dia bukan jenis orang yang suka pergi tempat ramai-ramai, nak berkenalan-kenalan, tak ada. Tetapi mereka lebih berselesa untuk berada dalam kumpulan-kumpulan kecil. Jadi biasanya individu begini akan memilih di mana ada program, aktiviti atau peluang untuk bertemu individu dalam kelompok-kelompok kecil. Mungkin mereka masuk dalam orang kata kelas-kelas dengan topik-topik tertentu, maka bertemu dengan 10-20 orang kawan baru. Atau mereka masuk dalam kelab, aktiviti-aktiviti kelab yang mungkin tak ramai, dalam satu kelab cuma ada 10-20 orang. Jadi mereka mula mengembangkan network daripada situ. Daripada 10-20 orang itu mereka dapat berkenalan dengan tambah lagi 10-20 orang begitu. Jadi dia bermula dengan kecil. Ada setengah individu memilih begitu. Namun ada setengah individu itu memang merupakan orang yang ada ciri-ciri social butterfly itu. Dia suka. Jadi mereka biasanya akan pergi contoh seminar yang ada 300 orang, program-program convention, conference yang ada lebih kurang 100 ke 300 orang. Mereka lebih suka begitu kerana mereka nampak ada ramai dan ada banyak pilihan untuk mereka berkenalan dengan lebih ramai orang. Lebih banyak peluang bagi mereka. Itu begitu. Jadi tuan dan puan, dia tidak ada betul atau salah. Dia bergantung kepada apa yang kita perlukan, apa yang kita mahu dan apa rancangannya. Jadi ada setengah individu melihat bahawa networking ini mesti distrukturkan. Saya juga setuju. Dan sekiranya tuan dan puan memang ada memang sejenis individu yang berdisiplin dan suka sesuai dengan keadaan, membuat orang kata berstruktur dalam sesi networking dalam jaringan-jaringan ini, tuan dan puan memang boleh pilih. Ada banyak di luar sana. Yang popular kalau di Malaysia untuk business networking, kalau yang popular di Malaysia yang berstruktur, bersistem ni memang BNI lah. Tetapi ada banyak lagi beberapa platform kelab-kelab yang dibuka yang memenuhi keperluan kumpulan-kumpulan tertentu. Contoh tuan dan puan mungkin boleh menyertai program-program yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan usahawan tertentu. Mungkin mereka bergerak dalam persatuan, atau mungkin mereka bergerak dalam projek-projek ataupun kelab-kelab tertentu mengikut lokasi ataupun mengikut tujuan.
Contoh kalau di Kelantan mungkin ada persatuan-persatuan khusus ataupun kelab-kelab khusus, atau mungkin di Johor. Setiap negeri masing-masing ada, tuan dan puan. Ada sesetengah individu memilih platform-platform yang berbentuk online. Jadi dia sebenarnya apabila kita sebut tentang mengembangkan jaringan ini, intipatinya adalah yang pertama, apa sebenarnya tujuan kita? Yang kedua, apakah keselesaan kita? Cara kita tu macam mana? Kalau kita bukan jenis social butterfly, mungkin kita akan pilih kumpulan-kumpulan dan aktiviti yang lebih kecil untuk kita sertai, dan daripada situ kita nak mengembangkan network kita. Dan yang ketiga, tuan dan puan, mestilah kan kita faham bahawa kita perlu masuk apabila kita nak mengembangkan jaringan ni, perlu masuk dengan mindset yang betul. Jadi kalau kita nampak terlalu transaksional, kita hanya nak jumpa orang yang boleh bawa bisnes untuk kita, kita hanya nak orang berkawan dengan orang yang kita boleh buat bisnes dengan dia, jadi networking kita akan terhad. Tetapi kita mesti ada jaringan yang begitu, dan kita ada satu lagi jaringan yang umum, yang khusus, yang umum dan tidak khusus. Mungkin ada satu jaringan khusus untuk transaksi bisnes yang kita sertai, tapi ada satu lagi kumpulan secara umum yang kita sertai supaya kita dapat mengembangkan lagi jaringan kita. Jadi tidaklah kita hanya berkawan contoh dengan orang bisnes sahaja, atau kita berkawan dengan orang bisnes dalam industri pendidikan sahaja, berkawan dengan orang bisnes industri fashion sahaja, berkawan dengan orang bisnes industri makanan sahaja contohnya. Kita kembangkan. Jadi selain daripada kawan-kawan bisnes, kawan-kawan dalam industri, kita ada kawan-kawan lain yang mungkin jaringan kita itu berdasarkan hobi, berdasarkan kepakaran, berdasarkan taraf profesional, berdasarkan keinginan kita, ataupun kita kata berdasarkan advokasi, projek-projek advokasi, maksudnya apa-apa yang kita nak sokong. Contoh mungkin ada movement woman empowerment, mungkin ada movement make men more masculine. Jadi kita sokong. Bila kita sokong itu, sebenarnya kita masuk dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Dan dengan cara itu, pelbagai kumpulan yang berbeza, maka kita dapat mengembangkan jaringan kita. Yang penting tuan dan puan, kita mesti bersifat terbuka lah, terbuka. Maksudnya tak adalah transaksional sangat kan, sikit-sikit nak bisnes, sikit-sikit nak bisnes. Jadi kena lihat juga apa perspektif yang kita nak bawa. Ada setengah-setengah sesi networking atau jaringan itu sebenarnya kita tidak dapat direct transaction tuan dan puan, tetapi kita dapat sesuatu melaluinya, dan biasanya ini mengambil masa yang lama. Dia tidak berlaku okey network hari ni, esok ada transaksi, tak ada. Biasanya dia akan mengambil masa yang lama. Kadang-kadang transaksi itu bukan dengan beliau, tetapi orang yang entah 2-3 layer diperkenalkan oleh beliau. Jadi itu antaranya lah. Sedangkan tuan dan puan, hidup ini juga merupakan satu perjalanan yang panjang. Apatah lagi untuk kita mencapai kejayaan. Jadi apatah lagi untuk kita membina jaringan yang berkualiti dan hubungan yang baik-baik dengan orang sekeliling kita. Jadi tuan dan puan, InsyaAllah saya yakin kita gunakan sepanjang masa kita untuk menambah rakan-rakan, untuk membina jaringan. Jadi yang itu pilihan kita lah, pilihan kita. Jadi kadang-kadang orang kata saya tak pandai berkawan, saya malu lah, saya segan. Tapi sebenarnya semua orang memang pandai berkawan. Cuma kawan yang macam mana, keadaan yang macam mana, platform yang macam mana, itu sahaja sebenarnya. Ada setengah orang lebih selesa secara online, tapi bila berjumpa secara bersemuka, dia tidak selesa. Ada setengah orang lebih selesa berjumpa bersemuka, tetapi bila secara online mungkin berbeza. Jadi kita perlu mencari sendiri kekuatan kita, mencari sendiri apa yang sesuai untuk kita, dan syaratnya kena buat. Kalau kita kata tentang networking, nak kembangkan jaringan bisnes, kena buat. Kalau tengok saja, kalau asyik nak mencontohi orang saja, nak mencari inspirasi, dia tak cukup, dia tak jadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, semoga tuan dan puan sentiasa ceria dan melalui hari-hari cuti yang panjang ini sehingga tahun hadapan. Jadi kita doakanlah semua urusan kita baik-baik saja. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi tuan dan puan. Assalamualaikum.